panggil balik. Ini tajuk struktur pasaran. Struktur pasaran penentuan harga dan output. Dah tahu lah. Bila cikgu sebut je struktur pasaran. Kemudian dia sambung penentuan harga. Ini penting. Penentuan harga dan bukan kuantiti dan output. Kuantiti output lah. Output ni apa dia belajar? Pelajaran. Bagus. Jadi struktur pasaran ni untuk makluman semua, untuk pengetahuan. Kita akan belajar pasaran, persaingan, sempurna, dan pasaran, persaingan tidak sempurna. Okey. Dalam buku bagus, dia buat pertamina yang sangat lengkap. Ya, sangat lengkap. Saya rasa kalau kamu tengok buku, kamu lebih faham. Baik, di bawah struktur pasaran, dia terbagi kepada pasaran persaingan sempurna. Ini di bawah pasaran persaingan sempurna, di bawah sempurna. Okey. Kemudian pasaran persaingan tidak sempurna, dia terbagi kepada dua. Pasaran monopoli. Ini penting, monopoli. Ini pasaran juga belajar. Pasaran monopoli. Sekali lagi kita akan kenali satu persatu. Pasaran persaingan bermonopoli. Dalam buku dia sebut tak persaingan? Ada. Ataupun pasaran bermonopoli saja. Pasaran persaingan bermonopoli. Kalau ada perkataan ber, dia lain daripada monopoli. Bermonopoli, yang ni monopoli. Dan ada setengah dia tak bubuh dari ni. Dia buat pasaran bermonopoli. Jadi jangan keliru. Cikgu dia tak sebut pun persaingan. Tengok kami. Yang ni ada ber, yang ni tak ada ber. Yang ni monopoli saja. Boleh gelak pula macam ber tak ber. Yang ni tak ada ber, yang ni ber. Kalau tak mau keliru, bubuh pasaran persaingan bermonopoli. Kadang kita boleh guna singkatan PP ber monopoli. Nak tulis singkat boleh. Mula-mula tulis penuh, lepas tu untuk uraian seterusnya tak cukup masa buat PP bermonopoli. Baik, yang ni kena tulis penuh lah, monopoli. Okey. Baik. Ini adalah struktur pasaran. Struktur pasaran, jenis-jenis pasaran yang ada yang kita kena belajar dalam tingkatan 6. Yang ni lengkap, komplit. Yang ni iaitu jenis pasarannya ialah 1 dan 2 benda. Baik, apa benda yang mesti kita kaji? Apa penting yang dia nak di sini? Ringkas saja. Yang pertama, kita kena tahu ciri-ciri dia. Semua jenis pasaran yang ada, tiga pasaran ni, ingat, monopoli, bermonopoli berada di dalam kumpulan pasaran persaingan tidak sempurna. Okey? Ini nama pasaran dia. Pasaran persaingan sempurna, pasaran monopoli, pasaran bermonopoli. Kita kena tahu ciri-ciri. Ciri-ciri dia, sifat-sifat yang ada pada pasaran-pasaran ini. Penting. Kadang-kadang dia sebut yang selalu naik dalam exam, terangkan perbezaan ciri antara pasaran persaingan sempurna dengan monopoli. Yang ni nampak kelainan sangat. Yang ini hanya satu. Nanti bila kita kaji ciri-ciri dia untuk pengetahuan, monopoli ni hanya satu firma. Satu firma, satu industri. Yang ni pula ekstrim, perlawanan pula. Yang ni terlalu banyak firma. Terlalu banyak firma dalam industri tersebut. Banyak macam bintang di langit. Terlalu banyak. Faham tak? Jadi dia ada perbezaan yang besar. Dia suka tanya ciri-ciri ini, perbezaan ciri-ciri ini dengan ini. Itu kamu kena kuasai. Setiap ciri
Sama ada hak ni ke kena puas hati. Sekali lagi kita akan besok lah kot nanti tak sempat. Cikgu akan masuk ciri ini dan seterusnya. Okey. Baik, sila hafal. Dalam struktur pasaran ada pasaran persaingan sempurna, ada monopoli, ada bermonopoli. Dalam keadaan nak letak pasaran tu bermonopoli dia. Kat atas dia penuh, kat bawah bermonopoli. Dan untuk makluman semua, saya yakin kelas ni pun kalau tak belajar betul-betul, dia akan silap faham. Soalan tanya bermonopoli, dijawab monopoli. Ada ramai masa cikgu cek paper, teman-teman yang keluar soalan-soalan macam ni, soalan tanya bermonopoli, dijawab ciri-ciri monopoli. Dijawab keseimbangan jangka pendek monopoli. Macam-macam dia berjawab. Jadi kosong lah. Kena kenal pasti betul-betul. Satu. Faham tak? Nak belajar ekonomi ni kena bersungguh-sungguh, pegang. Jangan lari satu pun. Nanti dia akan buat silap. Kemudian yang kedua, yang penting, pertama sekali ciri-ciri. Kita mesti tahu ciri setiap jenis pasaran yang ada dalam struktur pasaran. Yang kedua, kita kena tahu penentuan output, penentuan harga dan output bagi setiap jenis pasaran. Dua benda ni kena kuasai. Baik, penentuan harga dan output ni di bawah bab keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang. Ya, lagi cikgu akan tunjuk macam mana, bukan lagi lah besok. Cikgu akan tunjuk gambar raja. Bahagian ini banyak gambar raja. Penentuan harga dan output selalu duk naik dalam soalan dengan bantuan gambar raja. Tajuk struktur pasaran ni pelajar, anda setiap masa kena lukis gambar raja. Kena kuasai gambar raja. Lukis. Ini yang banyak tajuk ni. Semua kena lukis. Jadi kalau tak cakap melukis, malas untuk buat lagi subi, melukis kelok-kelok, mengikut prinsip, bukan lukis ikut suka, kamu akan gagal. Kalau dia kena dengan bantuan gambar raja tak betul, memang kosong. Hati-hati. Okey, cikgu saja nak bagi kamu takut awal-awal. Dua benda, tiga jenis pasaran ni, dua perkara ni sangat penting. Ciri dan penentuan harga dan output. Saat ini kita tengok macam mana. Baik, dalam peta konsep yang diberi, pasaran monopoli, dia fokus kepada pasaran monopoli. Dalam pasaran monopoli ini perkara penting yang ada dalam pasaran monopoli ini, pengenalan saja yang pelajar, jangan susah hati. Cikgu akan bagi satu secara komplit. Kalau tak habis dalam masa 2 minggu, ingat, saya dengar semalam tapi tak diumumkan lagi, percubaan 20, 21, 22, 23 kot. Bulan 9. Takut tak ada habis. Cikgu akan buat kelas tambahan. You all semua kena mic. Habis cikgu buat kelas tambahan, cikgu nak habiskan sukatan. Semua kena mic. 19 hari bulan, untuk makluman ni, dengar sini. Tapi tak confirm lagi, cikgu yakin confirm. Nampak besok cikgu ada mesyuarat kurikulum. Dan besok akan diumumkan kepada kami. Dan kamu semua akan dikeluarkan surat. 19/9, penceramah tu yang cikgu sebut tu. Penceramah daripada luar akan beri ceramah teknik jawab ekonomi. Kalau kita tak habis tajuk-tajuk ni, macam mana kita nak dengar teknik jawab? Dia akan sentuh tajuk ni banyak. Tiap-tiap tahun kalau kita jemput orang luar, sama ada cikgu ke, cikgu lain ke, cikgu luar ke mic, akan sentuh tajuk ni banyak. Tajuk ni banyak dalam objektif, banyak dalam esei, dan ada juga kadang-kadang dalam kuantitatif bahagian C. Tolong berhati-hati. Baik, bahagian monopoli, apa yang perlu kamu tahu? Monopoli ni kalau kita tengok di situ, dia agak special dan dia ada tambahan isi. Monopoli semula jadi. Monopoli semula jadi ialah monopoli kerajaan. Ini akan ditunjuk dalam akan diterangkan kepada kamu, ya, monopoli semula jadi. Penting. Kemudian dia ada dasar kawalan harga.
Di bawah monopoli ada dasar kawalan harga pelajar-pelajar. Monopoli ini siapa yang buat dasar kawalan harga tu? Kerajaan lah. Kerajaan akan campur tangan di sini. Dasar kawalan harga oleh kerajaan dalam pasaran monopoli semula jadi dasar kawalan harga. Dia tambah sikit. Tajuk lain tak ada. Tajuk lain. Pasaran lain tak ada benda ni. Ya, dia ada monopoli semula jadi. Ingat, tak apalah benda ni tolong tulis secara draft je lah dalam buku kamu. Semula jadi dan kawalan harga. Dasar kawalan harga oleh kerajaan. 3 benda. Dia tambah sikit. Kemudian pasaran persaingan bermonopoli ada satu kelebihan dia, iaitu persaingan bukan harga. Selalu naik dalam exam. Persaingan bukan harga. Yang ni kita kena fokus. Baik, saya ulang balik. Tiga pasaran ni, benda ni tak boleh habis. Ciri-ciri dia, bagi setiap jenis pasaran kena tahu ciri-cirinya satu persatu. Yang kedua, penentuan harga dan output bagi setiap pasaran. 3 pasaran ni kena tahu macam mana harga dan output ditentukan dalam pasaran ini. Kemudian sebagai tambahan, dalam pasaran monopoli sahaja, lain-lain pasaran tak ada, kita akan belajar monopoli semula jadi dengan gambar rajahnya sekali. Kemudian dasar kawalan harga oleh kerajaan di bawah monopoli. Pasaran persaingan bermonopoli, selain daripada 2 benda itu, kita akan kaji persaingan bukan harga saja. Pengenalan untuk bab 4 struktur pasaran. Pengenalan untuk bab 4. Pelajar-pelajar nampak ringan, cikgu cakap tak sampai 10 minit. Pengenalan untuk keseluruhan. Sebenarnya kita nak belajar ambil masa lama. Sebab ada kena buat lagi tubi, melukis gambar rajah satu persatu. Bahagian penentuan harga dan output ni, dia ada 2 keadaan. Satu, jangka masa pendek. Yang kedua ialah jangka masa panjang. Yang ni umum. Nanti di bawah tajuk ni kita akan sambung keseimbangan. Dia tak sebut di sini. Lepas kita belajar penentuan harga dan output, kita akan belajar pula keseimbangan. Semua pasaran. Keseimbangan pasaran persaingan sempurna atau keseimbangan peluang persaingan sempurna dalam jangka masa pendek. Kita akan ada gambar rajahnya. Dan yang kedua, kita akan tengok jangka masa panjang. Semua ada gambar rajah. Semua ada gambar rajah sini, ada gambar rajah sini, ada gambar rajah semua ada gambar rajah. Dan yang menyebabkan anda tidak boleh ingat, tak boleh jawab tu pasal kamu tak boleh kuasai gambar rajah. Cikgu minta sangat-sangat. Lepas ni, cikgu bagi gambar rajah, balik rumah buat lagi tulis. Sampai ingat gambar rajah tersebut. Okey. Nak tanya apa-apa tak tentang pengenalan secara keseluruhan? Sebelum kita masuk kepada yang pertama, pasaran yang pertama, iaitu pasaran persaingan sempurna. Ya. Tadi cikgu sebut dah. Okey, tak apa, cikgu dah balik. Okey. Bab struktur pasaran ni banyak dalam bahagian A. Ada banyak. Kalau kami buat analisa setiap tahun, kalau kamu tak percaya, saya bagi analisa. Bahagian A banyak. Bahagian B memang ada. Bahagian B ialah esei panjang. Dan bahagian C ni kadang-kadang. A dengan B banyak. Bahagian C ni kadang dia ambil soalan lain, tajuk lain. Bahagian C ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Tapi A dengan B memang tak pernah tak naik. A tu adalah 5, kadang 4 soalan, 5, 6 soalan. Weh, banyak daripada 20. Kalau tak percaya, pergi tengok bank soalan di Pusat Sumber Pendidikan 6. Soalan-soalan cikgu dah sediakan dalam file. Kok tengok, jangan tak mau tengok benda-benda tu. Bunyi loceng lah, ambil balik. Bunyi loceng naik lah ke atas sampai duduk di bawah, bincang dulu, lepas tu naik di atas balik, buat-buat. Cikgu tak mau letiak. Ada rakaman. Okey, baik. Jadi tolonglah bawa diri anda pelajar tingkatan 6.
Aku je nak cakap. Baik, sebelum kita ada soalan lagi? Terima kasih. Yang ni ada lagi? Tak ada dah. Semua boleh nampak. Akmal boleh? Ni dia. Matthew hari ni masam. Kamu okey? Malam. Okey, lupa sangat nama-nama pelajar ni. Okey, baik. Guna bersihkan papan, kita akan mula untuk bukan lagi masalah pasangan sempurna, tapi kita akan kaji dari segi hasil. Hasil, cikgu akan tunjuk. Kan? Ikut buku. Ikut uraian yang ada dalam buku. Sebab buku ini ikut uraian sukatan. Dia ikut sukatan. Saya cek balik dia ikut sukatan. Akan cari, cikgu guna bahasa Inggeris lah. Total revenue, jumlah hasil, ya. Kemudian hasil purata, average revenue. Kemudian marginal revenue, hasil sud. Itu kita belajar pasal kos. Hari ini kita nak tahu konsep hasil. Baik. Lihat buku rujukan masing-masing. Tak payah lagi dah cikgu tunjuk banyak-banyak sebab buku ni dah memenuhi. Okey? Baik. Jadi di sini cikgu dah senaraikan dah 3 konsep ni. Kamu kena tahu maksud dan kamu kena ingat rumus. Yang ni tak ada rumus. Okey. Dan dia ada untung. Macam mana nak dapat untung? Baik, orang yang dah belajar account, dia tahu tak macam mana nak dapat untung? Tak belajar account pun cikgu dah sebut selain ni dah. Okey, mesti DR tolak kos TC. DR tolak TC. Tapi dalam hal ini nak dapat jumlah hasil, nak dapat TR, ada tak rumus? Ada. Jadi harga kali dengan output, kuantiti yang dijual. Harga barang kali dengan kuantiti yang dijual, kita akan dapat total revenue, jumlah hasil. Kalau untung, DR tolak TC. Bagaimana dengan jumlah untung ekonomi? Untung ekonomi, TC dia main daripada mana? Siapa ingat? Kos apa? Kos tetap campur berapa? Kos tetap campur berubah TC. Kemudian ada cikgu nak tanya berkaitan dengan kos eksplisit, kos implisit. Baik, memang TF, total quick cost, campur total variable cost, dapat TC. Kos ekonomi main daripada mana? Kos implisit dan eksplisit, dua-dua sekali. Account eksplisit kan implisit? Implisit tolak tak? Balik sembok balik. Tak apa, yang ni ialah TFC campur dengan TVC, dapat TC. Yang PR ni pula P kali Q. Rumus kena tahu. AR pula, kita tengok rumus dulu. Awak memang cakap dah, awak dah belajar bab kos, hasil pun sama. AR, average revenue, hasil purata. Jadi TR bahagi dengan MR, marginal revenue, hasil sud, ada perubahan. Ini saja. Ingat yang ni boleh isi jadual. Boleh buat jadual, boleh kira semua satu persatu. Ini konsep hasil. Baik. Ini adalah rumus, belum lagi konsep. Sekarang kita nak tengok apa maksud. Maksud dia pula. Apa maksud jumlah hasil? Kena ingat, jangan merapu. Ambil, ingat betul-betul dia punya isi. Lepas tu tak payah nak fikir lama-lama. Tak payah susah hati. Apa dia? Jumlah hasil. Jumlah hasil ialah jumlah. Itu
kita belajar jumlah kos. Apa dia jumlah kos? Apa dia jumlah kos? Tambahan kos tetap dengan pokok. Okey, itu kamu bagi rumus. Apa dia jumlah kos? Maksud jumlah kos. Jumlah kos adalah jumlah perbelanjaan yang ditanggung oleh sesebuah firma kerana menggunakan input untuk menghasilkan output. Itu je. Kalau jumlah hasil ialah jumlah hasil yang diperoleh ataupun yang diterima oleh firma. Hasil daripada jualan output, jualan keluaran. Okey? Kalau kamu nak rumus, boleh tak cikgu? Boleh. Dalam buku ni dia bagi dengan mendarabkan harga dengan jumlah output di pasaran. Itu TR, jumlah hasil. Jumlah hasil adalah merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh firma. Buat ayat tu dulu. Lepas tu jumlah hasil, kalau kamu kata jumlah hasil ialah jumlah pendapatan yang diterima oleh sesebuah firma kerana menjalankan aktiviti jualan output, boleh diterima. Lepas tu letaklah dia punya rumus, dapat 2 markah, P kali dengan Q. Kalau dia bagi 1 markah, Nur Islam ada sebut tadi, dia kata maksud TR ialah harga didarab dengan output yang dijual di pasaran. Kalau dia bagi 1 markah, anda sebut ayat yang macam tu, anda layak dapat 1. Kalau dia bagi 1 markah, letaklah benda tu, tak apa. Lepas tu ada lagi pelajar yang lebih prihatin, masa banyak, P kali Q. Dia tetap dapat 1 markah, tak ada tambahan 2. Kecuali dia sebut dalam soalan, dia kata nak dia bagi 2 markah. Kena, wajib rumus kena letak. Okey, itu juga hasil purata. Apa dia hasil purata? Macam kos purata lah. Okey, pendapatan yang diterima daripada setiap unit output yang dijual. Ya, pendapatan yang diterima dari setiap unit output yang dijual. Okey, katakanlah seorang pengeluar ni meja yang ada dalam kelas ni. Kita ada contohnya 100 meja. 100 meja jumlahnya katalah 1000. Ada 100 meja. Jadi hasil purata dia berapa? Jumlah hasil dia ialah 1000. TR dia 1000. Harga seunit meja, bukan harga, kuantiti yang ada, yang dijual 100 unit. Jadi berapa hasil yang dia dapat? Bukan kali dengan bukan bahagi dengan harga, jangan silap. TR bahagi dengan Q, kuantiti. TR bahagi dengan Q. Kamu kena ingat, kena ulang. Kalau tidak, main hari exam, dalam bilik peperiksaan, dalam dewan, kamu mula lupa. Itu sebabnya kamu tak boleh jawab. Itu sebabnya kamu gagal. Saya yakin kamu kurang buat ulang kaji, kurang buat latih tubi di rumah. Balik rumah kena hafal, kena ulang. Okey. Jadi hasil purata, pendapatan yang diterima daripada setiap unit output yang dijual di pasaran. Boleh? Okey, letakkan dia punya rumus, dapat 2 markah. Apa dia hasil sud? Hasil sud selalu naik. Hasil sud ialah hasil sud adalah merupakan perubahan jumlah hasil kesan daripada perubahan satu unit output. Okey. Kenapa dia guna perkataan perubahan? Kalau dalam skema yang baru-baru ni dia tak boleh sebut perubahan, dia kena sebut pertambahan. Saya pun tak tahu buku ni. Pertambahan jumlah hasil kesan daripada pertambahan satu unit output. Saya akan cek balik skema jawapan. Kerana buku ni dia ikut lama punya skema. Skema lama memang dia kata perubahan jumlah output kesan daripada perubahan
1 unit output yang dijual. Okey. Perubahan jumlah hasil disebut di sini. Ini rumus. Mungkin dia nak translate balik rumus tu. Dia sebut perubahan jumlah hasil besar. Ini tak, ni nisbah perubahan jumlah hasil dengan perubahan output. Kalau dia nak bagi dalam bentuk rumus dalam ayat, ataupun perubahan jumlah hasil dibahagikan dengan perubahan output. Jangan sebut kuantiti saja lah, kuantiti output. Output ni adalah output yang dijual. Lepas tu dia dapat hasil. Kalau kamu kata kamu nak fikir output ni output apa? Output dikeluarkan ke? Tidak. Bab kos, ingat ni, bab kos yang kita belajar baru-baru ni, output tu ialah output yang dikeluarkan oleh kilang. Dia guna kos banyak mana? Bab konsep hasil, dia merujuk pada output yang dijual di pasaran. Kita faham? Masih pening. Saya takut pelajar-pelajar pening. Yang ni adalah kuantiti output yang dijual. Jadi dia dapat hasil. Dan hasil mesti RM. RM. Ni semua ada RM. Total revenue, average revenue, marginal revenue ni ialah RM. Yang ni unit. Tapi bila P kali dengan output yang dijual, dia akan dapat RM. Dapat ini, maka ini adalah RM. Jangan buat unit pula. Faham tak? Faham tak ni? Okay, yes. Esok cikgu nak tanya balik. So kalau post Q&A, cikgu akan tanya benda-benda yang cikgu ajar, termasuk pengenalan yang cikgu terang tadi. Cikgu akan tanya pengenalan. Mungkin cikgu minta kamu senaraikan jenis-jenis pasaran yang kamu kena belajar di bawah tajuk struktur pasaran. Kena sebut bagi betul. Esok malam ni balik ampai. Bagi pelajar-pelajar yang tak ambil ekonomi asas, benda yang cikgu sebut hari ni adalah benda baru. Cikgu tanya Islam, dia tak pernah dengar pun pasaran persaingan bermonopoli. Dia tak pernah dengar. Mungkin dia tahu dalam pasaran yang ada ni, pelajar-pelajar, benda yang kita beli di pasaran ni kebanyakannya adalah, bukan kebanyakan, saya kata keseluruhan, 99%-nya datang daripada pasaran persaingan bermonopoli. Contoh dia apa? Ubat gigi. Ada ubat gigi A, B, C, D, macam-macam je nama. Itu bermonopoli. Faham tak? Persaingan sempurna, cuba balik cari sebagai homework. Balik cari apa contoh pasaran persaingan sempurna. Ada, tapi satu dua je. Cari dalam buku. Tengok dalam internet. Apa dia pasaran persaingan sempurna? Aman? Balik hafal semua benda yang cikgu ajar. Esok quick Q&A. Boleh? Selesai. Habis satu waktu saja hari ni.